Pendapat saya dan juga pendapat rakan-rakan dalam Pakatan Rakyat jelas daripada awal bahawa isu ketuanan Melayu ini bersabit dengan isu pengupayaan membina kapasiti, memartabatkan kebolehan dan juga kedudukan orang Melayu. Jadi persoalan ini adalah persoalan kaedah, persoalan mekanisme. Apakah cara yang terbaik dan berkesan untuk kita melakukan ini? Apa tujuan akhir segala jenis perbahasan dan juga dasar yang berkisar tentang kebajikan orang Melayu? Pendapat kami adalah untuk menghasilkan masyarakat orang Melayu yang ada tiga benda. Pertama, beriman. Beriman dan berpegang teguh kepada Islam dan nilai-nilai Islam. Yang kedua, berilmu. Kerana kalau tidak ada ilmu, tak kisahlah berapa tongkat kita bagi, berapa banyak Perdana Menteri datang daripada orang Melayu, tanpa ilmu kita tidak boleh bersaing dalam dunia yang ada sekarang. Dan yang ketiga adalah amanah. Kerana rasuah, salah guna kuasa adalah barah yang menyebabkan segala jenis dasar yang dibuat kerajaan selama ini tidak berkesan. Jadi pada bahagian yang akhir tadi saya dah beri sedikit kupasan tentang apa itu ketuanan Melayu. Saya nak kupas membezakan supaya saudara-saudari dapat bandingkan apakah dalam usaha kita membina masyarakat orang Melayu yang beriman, yang amanah, yang berilmu, yang mana lebih, mekanisme dan kaedah mana yang lebih berkesan? Ketuanan Melayu yang berbaksikan tiga perkara tadi ataupun ketuanan rakyat yang dibawa oleh Pakatan Rakyat? Baik, kita kupas ketuanan Melayu satu persatu. Yang pertama adalah dari segi kuasa politik yang dominan. Dominan itu pun berdasarkan tafsiran masing-masing. Apa itu dominan? Apakah bermakna kalau UMNO 80-90 kerusi dalam Pakatan Barisan Nasional itu dikatakan dominan? Apakah dominan itu bermakna semua jawatan dalam kabinet dan menteri besar itu bermakna dominan? Yang ini pun boleh diperbahaskan. Tetapi atas kerana pendekatan dan paksi UMNO, orang Melayu mesti berpegang kepada kuasa politik dominan, inilah bentuk perkongsian kuasa yang ada di dalam UMNO dan Barisan Nasional untuk jangka masa panjang menyebabkan kita berada dalam keadaan sekarang. Kerana kuasa politik yang dominan maksudnya menyempitkan ruang demokrasi. Kuasa politik yang dominan maksudnya menidakkan kebolehan dan kemampuan rakyat untuk menilai sendiri apakah yang terbaik bagi mereka. Government always knows best. Bagi siapa yang baca buku George Orwell 1984, Animal Farm dan sebagainya, ini adalah bentuk perlambangan kuasa politik yang dominan. Jadi kita kena tanya, lepas 60 tahun, 50 dah sekarang kan, 53 tahun kita merdeka, 58 sekarang, apakah bentuk kuasa politik yang dominan ini berjaya mewujudkan masyarakat dan orang Melayu yang kita sebut tadi berilmu, beriman dan juga amanah? Kalau kita tengok kepada rasuah dan sebagainya, kesannya adalah terbalik. Kerana kuasa politik yang dominan, power corrupts, absolute power corrupts absolutely. Akibat daripada teori kuasa politik yang dominan ini akhirnya menyebabkan orang Melayu mendapat barah rasuah. Dari segi ekonomi, bahawa orang Melayu perlu terus diberikan tongkat. 3 minit lagi 25 jam lagi ni. Orang Melayu terus diberikan tongkat dan juga dasar BN bahawa bantuan dan juga memperkasakan kedudukan ekonomi orang Melayu ini bermula daripada segelintir. Melalui dasar ekonomi baru, melalui dasar di bawah Dr. Mahathir Mohamad yang ditumpukan adalah untuk menghasilkan beberapa orang jutawan, hartawan yang sangat besar. Lebih kepada tumpuan itu, kurang tumpuan untuk memperkuatkan keseluruhan kedudukan ekonomi rakyat. Apa kesannya? Kesannya adalah kita mewujudkan satu golongan elit dalam masyarakat Melayu, Cina dan India seluruh Malaysia tanpa bentuk perkauman. Yang kaya menjadi begitu kaya, yang miskin terus miskin. Dan akibatnya juga dasar-dasar yang terpaksikan kepada kepunyaan, equity, tidak menjamin
kedudukan orang Melayu ini secara keseluruhannya dapat ditingkatkan. Kerana kalaupun kita dapat mencapai pegangan equity 30%, akhirnya yang pegang 30% itu hanyalah beberapa kerat saja. Hari ini Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Perindustrian Tok Pak mengumumkan bahawa orang Melayu sudah sampai 22% pegangan equity, sebab 2-3 tahun yang lalu banyak saham-saham yang diberikan kepada orang Melayu. Orang Melayu yang mana? Kerana akhirnya 40% daripada rakyat termiskin di negara ini masih lagi orang Melayu. Akhirnya 40% daripada keluarga di Malaysia ini yang Melayunya itu pendapatan bulanan masih lagi 1,500 sebulan, yang dikira sangat rendah dalam keadaan ekonomi yang sekarang. Yang ketiga, dari segi sosial dan juga pembinaan masyarakat berilmu. Apabila kita ada pendekatan yang dominan yang menekan begini, dia menutup ruang. Akhirnya orang Melayu terpengaruh dengan propaganda, contohnya media yang terlalu mengekang. Memanglah baik dari segi untuk mempertahankan dominan politik, tetapi yang buruknya adalah kita menghakis keupayaan anak-anak muda Melayu untuk berfikir, menghakis perbezaan pendapat, kerana melalui perbezaan pendapat inilah masyarakat-masyarakat lain membina keupayaan. Akibatnya kita lihat anak Melayu graduan contohnya mempunyai masalah untuk mendapat tempat di syarikat-syarikat antarabangsa, bukan sebab dia Melayu, kerana mereka dibesarkan dan diterus fed with propaganda after propaganda yang menyebabkan jati diri orang Melayu ini lebih menurut perintah, tidak mahu melawan dan sebagainya. Itu pendekatan yang akan mengekalkan ketuanan rakyat, ketuanan Melayu. Ketuanan rakyat di sebelah kita, kita melihat pertama, kita tidak terlalu berpegang kepada dominance politik, kerana bagi kita yang lebih penting bukan dominans politik, bukan dominans ekonomi dan sebagainya. Yang lebih penting adalah jati diri rakyat. Kalau kita campak orang Melayu yang berilmu dan amanah, di mana-mana pun dia boleh bersaing. Kenapa contohnya orang Melayu di Afrika Selatan dikira sebagai masyarakat minoriti yang paling berjaya di Afrika? Kerana dia ada ilmu, dia ada iman dan dia amanah. Menteri-menteri di Afrika Selatan ada 2 orang daripada golongan Melayu contohnya. Jadi ia bukan persoalan dominans, dia persoalan jati diri, persoalan nilai. Sebab itu kita tidak meletakkan terlalu keras tentang dominans politik Melayu. Perkongsian kuasa di sebelah Pakatan Rakyat bermakna mengambil kira pandangan dan berlaku adil kepada semua kaum dengan kita menjunjung perlembagaan. Perlembagaan kita tolak, tetapi semua kepentingan rakyat yang lain kita junjung. Begitu juga dari segi ekonomi. Apa yang penting bagi kita adalah menjaga kebajikan keseluruhan rakyat, terutamanya yang 40% termiskin tadi. Dan mereka inilah yang kebanyakannya adalah orang Melayu. Dasar kita adalah apa yang kita kata bila sungai naik, semua kapal akan naik, bukannya satu kapal je naik. Jadi kalau kita bantu rakyat termiskin, golongan terbesar, secara otomatik seluruh masyarakat kita kedudukan ekonominya naik. Dan yang ketiga adalah dari segi keterbukaan. Pakatan Rakyat lebih terbuka, lebih tolerans kepada perbezaan pendapat, kepada diskusi ekonomi, kepada perbahasan. Kerana inilah yang membina keupayaan orang Melayu untuk berfikir dan juga berdebat dan menilai secara kritis. Kerana mana-mana kerajaan pun apabila berkuasa terlalu lama, mereka akan jadi korup. Baik Pakatan Rakyat, baik Barisan Nasional. Satu-satunya jaminan untuk membantu orang Melayu, bukannya politik yang dominan, bukannya tongkat, bukannya media, tetapi keupayaan orang Melayu untuk mengatakan yang benar walaupun susah. Jadi kalau pakatan pun berkuasa ke barisan berkuasa, apabila perlu diperbetulkan, mereka boleh perbetulkan. Jadi saudara-saudari, saya tinggalkan di situ. Saya ingin tegaskan sekali lagi supaya kita dapat membuka minda kita. Persoalan ketuanan Melayu bukanlah persoalan politik, bukanlah persoalan maruah bangsa, bukanlah persoalan dogma. Persoalan ketuanan Melayu adalah persoalan kaedah. Dan selepas 57 tahun, sepatutnya kita menerima hakikat bahawa pendekatan dan kaedah yang digunakan oleh UMNO dan Barisan Nasional gagal.
kerana tidak ada satu pun target dan sasaran yang diletakkan selama ini yang tercapai. Dan kalau kita nak sambung lagi atas kegagalan itu, maka kita nak sambung lagi pendekatan yang sama, kita kena kembali akhir sekali kepada apa yang Einstein kata. Doing the same thing over and over again and expecting a different result is insanity. Melakukan perkara yang sama berulang-ulang kali tetapi kita berharap kepada keputusan ataupun hasil yang lain, itu namanya gila. Kita bincang pada malam ini berkaitan dengan ketuanan Melayu. Disebutkan tentang resis, UMNO yang resis ataupun kami yang kata rakyat yang retorik. Bila kita sebut tentang ketuanan Melayu ini, saya fikir harus untuk kita faham apa sebenarnya latar belakang sebenar perkataan ketuanan Melayu tersebut. Sebahagiannya telah pun dijelaskan oleh mukadimah yang telah diberikan oleh pengusi sebentar tadi. Tetapi bagi saya, untuk kita lihat, kerana timbul, kita pun tak faham. Saya sendiri pun sebagai orang muda yang terdidik dalam sistem pelajaran kebangsaan, kita tak pernah dengar sebenarnya perkataan ketuanan Melayu ni. Kita tak pernah dengar. Dan bermacam-macam pandangan dan juga bermacam-macam tafsiran yang telah diberikan tentang bagaimana lahirnya dan bagaimana asalnya perkataan ketuanan Melayu ini. Ada yang kata lahir sebab kontrak sosial. Ada pula kata yang lahir sejurus selepas kemerdekaan. Saudara pengusi sebut tadi lahir selepas 13 Mei. Ada pula yang kata timbul perkataan ketuanan Melayu ini lahir hasil daripada ucapan Dolah Pok Lanas Tan Sri Abdul Ahmad, bekas Timbalan Menteri, bekas Ahli Parlimen Pok Lanas, bukan Muzi NST yang berucap di Singapura bukan lebih 20 tahun yang dulu. Jadi macam-macam. Kerana apa? Kerana apa timbul begitu banyak sekali fakta-fakta berkaitan dengan kelahiran ketuanan Melayu ini? Pertamanya disebabkan kita kena sedar bahawa ianya tidak wujud sama sekali pada saat negara kita merdeka. Tak ada. Saya sempat rujuk kepada dua dokumen penting tentang kemerdekaan negara kita. Yang pertama, Perjanjian Kemerdekaan Tanah Melayu, yang ditangani oleh wakil kita dan juga wakil kerajaan British, hasil daripada satu Act of Parliament atau akta yang diluluskan oleh House of Commons di British Parliament sejurus sebelum negara kita menyambut kemerdekaan. Di mana pihak penjajah bersedia untuk memberikan kemerdekaan kepada kita dan ada perjanjiannya. Sebagai kita sebagai sebahagian daripada tanah jajahan British, maka ada perjanjian diluluskan di Parlimen British untuk lepaskan. Maknanya kerajaan British untuk lepaskan pegangan di atas tanah Melayu. Ini dokumen penting sejarah negara kita. Bila kita baca, kita semak dan sebagainya, tuan-tuan pun boleh baca, boleh semak, kita dapati tak ada yang disebut sebagai ketuanan Melayu. Kok-kok lah, saya fikir kok-kok lah ada nak bagi mereka, boleh mereka, tapi dengan syarat orang Melayu jadi tuan. Ada ke tak ada? Tak ada. Itu pertama. Yang kedua yang saya sempat semak, satu dokumen penting yang cukup bersejarah, iaitu yang disebut sebagai Perisytiharan Kemerdekaan Tanah Melayu, Proclamation of the Malaya Independence 1957, yang dibaca oleh Yang Teramat Mulia Tuanku Abdul Rahman pada masa dia melaungkan kalimah Keramat Merdeka sebanyak 7 kali di Stadium Merdeka pada tanggal 31 Ogos 1957, yang biasa ditunjukkan dalam televisyen. Setakat Tunku Abdul Rahman melaungkan merdeka, 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 tetapi ucapannya, perkataan yang diungkapkan oleh Yang Teramat Mulia Almarhum Tunku sebelum daripada itu tak pernah pun mendapat satu highlight yang besar-besaran. Saya pun baca dokumen tersebut. Kemungkinanlah ada Tunku Abdul Rahman sebut, dia selaku Perdana Menteri pertama, Presiden UMNO, ketua pada Parti Perikatan pada waktu itu, manalah tahu dia ada sebut bahawa British bagi kemerdekaan dan pada masa yang sama semua rakyat dapat kita kata hak kerakyatan, dan sebagai balasannya orang Melayu diangkat sebagai tuan. Ada ke tak ada? Tak ada. Jadi kalau kedua-dua dokumen ini, ada 3 sebenarnya, satu lagi, perlembagaan negara kita, perlembagaan persekutuan yang asalnya merupakan perlembagaan yang digubal oleh Red Commission. Baca dokumen perlembagaan sekarang dan juga baca draft awal yang dikemukakan oleh Red Commission, juga tidak menyebut tentang perkara tersebut. Yang ada ialah bagaimana yang disebut oleh saudara Rabiti, perkara 153, iaitu kedudukan istimewa Melayu dan Bumi Putra. Yang itu ada.
Dan jauh dari sana. Jadi saya pun tertanya-tanya, dan juga saya fikir ramai daripada kita tertanya-tanya bagaimana boleh timbul soal ketuhanan Melayu ini. Ya? Kalau tanya kepada kita, saya rasa sikap PAS yang sejak puluhan tahun dulu, sehingga sekarang kita konsisten bahawa kita tidak kompromi, kita terus pertahankan yang kita kata sebagai basic structure kepada perlembagaan kita, kedudukan istimewa orang Melayu dan juga Bumi Putra, agama Islam sebagai agama persekutuan, kedudukan raja-raja Melayu, bahasa Melayu. Sebab itu kita sanggup, kita sedia bersama dengan Pakatan Rakyat. Kita tidak kompromi soal tersebut. Dan kalau saudara ingat pada tahun 2009, penghujung 2009, sebelum daripada kita membuat konvensyen yang pertama Pakatan Rakyat, kesemua pemimpin-pemimpin tertinggi Pakatan Rakyat daripada PKR, daripada PAS dan juga daripada DAP, kita telah tanda tangan suatu komitmen, satu perisytiharan bahawa jika kita diberikan mandat, kita akan pertahankan kesemua tonggak-tonggak asas negara, basic structure kepada negara kita dan juga perlembagaan kita berkaitan dengan perkara yang telah saya sebutkan tadi. Jadi kenapa timbul bising-bising sekarang? Terutama lepas tahun 2008, kenapa bising? Kenapa timbul bahawa hak Melayu makin terakis, Raja Melayu semakin dipinggirkan? Kenapa timbul? Kalau tanya kepada saya, senang saja bahawa bagi saya bukan soal ketuhanan Melayu ataupun hak istimewa orang Melayu digugat, tetapi yang menjadi masalah besar adalah hilangnya, terhakisnya ketuhanan UMNO dan Barisan Nasional. Itu dia. Jadi yang penting bagi kita, saya fikir, ialah untuk kita lihat konteks sejarahnya. Kerana ketuhanan Melayu ini sebagaimana saya jelaskan tidak langsung punya dukungan sejarah, tidak juga punya dukungan undang-undang dan juga perlembagaan. Tetapi asas itu ada. Kalau kita sebut sebagai contoh agama Islam, agama persekutuan, baca baik-baik dalam perlembagaan dia tak sebut agama rasmi, dia sebut agama persekutuan. Apa makna agama persekutuan? Ada dua tafsiran yang diberikan oleh Mahkamah Persekutuan. Yang pertama, Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Agung pada ketika itu, Tun Saleh Abbas pada tahun 1988 dalam kes Cik Omar Cik Suk, yang memberikan bahawa dia kata bahawa Islam dalam konteks persekutuan yang dimaksudkan oleh pembubar perlembagaan kita ialah Islam sebagai dalam konteks seremonial, konteks upacara, konteks rasmi, mana rendah kedudukan Islam. Setakat itu yang disebut pada tahun 88. Kita pergi pula anjak pada tahun 2000. Kalau saudara baca dalam penghakiman dalam kes Mio Atikur Rahmat, ingat tak kes budak pakai serban yang dipecat daripada sekolah di Negeri Sembilan, daripada Lui atau sepeda seleting, saya tak ingat. Peringkat Mahkamah Tinggi pada ketika itu, Mahkamah Tinggi Seremban, Hakim Datuk Muhammad Nur Abdullah, dia sebut, dan saya fikir inilah merupakan statement yang menunjukkan di sana tentang kedudukan sebenar apa yang dimasukkan sebagai Islam sebagai agama persekutuan. Apa dia? Dia kata maksudnya ialah kalau kita ibaratkan sebagai sebuah pokok, banyak pokok-pokok yang rimbun itu, maka pokok yang dinamakan sebagai agama Islam itu adalah pokok yang boleh tumbuh lebih tinggi, yang paling tinggi berbanding dengan pokok-pokok lain. Maksudnya pokok-pokok lain tak boleh untuk tumbuh lebih tinggi daripada agama Islam. Jadi sebab itu kita ada peruntukan majlis agama, kita ada peruntukan yang menampakkan kelebihan agama Islam berbanding dengan agama lain. Jadi itu satu contoh yang saya nak sebut tentang agama Islam. Tetapi perkara yang penting yang untuk kita faham pada malam ini, asas-asas ataupun perkara-perkara ini, walaupun kita bincang tentang ketuhanan Melayu, tetapi bagi saya dia juga meliputi aspek-aspek asas perlembagaan itu tadi. Tidak boleh tidak bahawa ianya menjadi tanggungjawab kepada kita semua. Baik siapa pun yang jadi kerajaan, baik kita berada sebagai kerajaan ataupun kita sebagai pemangkang. Mungkin hari ini kami jadi pemangkang, tapi belum tentu tahun depan, lepas pilihan raya boleh jadi bertukar, betul tak? Masa Allah SWT kita tak tahu. Tetapi siapa pun yang akan jadi kerajaan, siapa pun yang akan jadi pemangkang, siapa pun yang akan jadi menteri, menjadi tanggungjawab utama kita untuk pertahankan tonggak-tonggak tersebut yang menjadi kunci kepada keharmonian negara. Ini yang telah dihasratkan oleh bapa kemerdekaan kita, pengasas negara kita. Walaupun sekarang saya fikir kita agak kelang kabut, suasana agak tidak menentu. Hasil daripada pilihan raya tahun 2008 yang kita tahu keputusannya bagaimana,
Ya, selepas daripada itu timbul macam-macam masalah, seolah-olah digambarkan bahawa segala yang berkaitan dengan Melayu dan juga berkaitan dengan Islam nak dirombak dan dihabis kesemuanya. Maka kita yang hanya baca utusan ataupun yang tengok TV3, kita pun rasa marah, kita pun rasa naik semangat. Ya? Tetapi realitinya kalau nak kata perkara itu saya sebut tadi, kita pun semua tahu perkara-perkara 153, perkara 11, perkara tentang bahasa, kedudukan Raja-Raja Melayu. Perkara ini walaupun perlembagaan itu adalah merupakan satu dokumen yang boleh dibina, tetapi perkara-perkara ini kita semua tahu tidak boleh dibina. Tidak cukup untuk dibina kalau sekadar mendapat 2/3. Prosesnya lebih ketat, kena kebenaran daripada majlis raja-raja sebagai contoh. Tidak semudah itu. Jadi apa yang kita bimbangkan, sebab itu saya pernah sebut di kalangan kawan-kawan dalam PAS, saya kata kalau katalah, mustahil lah ni, tapi kalau katalah kalau DAP menang majoriti pun dalam Dewan Rakyat, majoriti, maknanya dia kursi paling banyak, maknanya campur kursi kita yang parti lain pun tak boleh nak challenge DAP. Saya kata DAP pun tidak akan mampu. Kalau kata dia nak pindah perkara-perkara tersebut, dia juga tidak boleh buat sesuka hati. Maka momok-momokan ini, saya fikir kalau kita orang muda, generasi terpelajar, yang tahu perkembangan, yang ikut secara yang dengan mata hati yang saya kira yang cerah, yang tidak ikut secara membuta tuli atau atas dasar sentimen, kita akan faham bahawa segala kekalutan yang timbul ini adalah dan juga kekecohan dan juga bising-bising yang timbul selama ini semata-mata bersifat politik. Kerana ada agenda tertentu. Walaupun saya tak nafikan sebagainya juga ada perkara-perkara dan tindakan-tindakan yang dilakukan yang kadang-kadang nampak mencabar, bukan Islam sebagai contoh, Melayu dan sebagainya. Tetapi kita harus jaga. Sebab macam contoh PAS, orang kata PAS parti Islam. Mana Islam orang Melayu pula. Tetapi perubahan-perubahan yang berlaku, kita harus menerima hakikat. Dan dalam PAS kita pun dah sebut perkara ni 20 tahun, 30 tahun bahawa kita harus menerima hakikat bahawa kita sebuah parti Islam, gerakan Islam yang beroperasi dalam kerangka negara yang multiracial. Yang rakyat semuanya punya hak dan juga kedudukan yang dilindungi oleh perlembagaan persekutuan. Baik itu saya tak setuju kalau kata ini, sebagai contoh dia kata ketuanan Melayu itu kerana sebagai kompromi kepada soal kontrak sosial. Bagi saya tak boleh terima hujah tersebut. Kononnya kerana orang Melayu sebagai native, sebagai pribumi, kita memberikan hak kerakyatan, bersedia untuk menerima kaum Cina, India dan lain-lain untuk jadi warga negara. Maka sebagai balasannya mereka ini kena terima kita sebagai tuan, sebagai apa? Untuk menerima konsep ketuanan Melayu. Bagi saya tidak begitu. Kita terima mereka, dan kita sekarang jadi sama, kedudukan yang sama, orang Melayu, Cina dan India, Iban, Karazan, Dusun dan sebagainya. Tetapi pada masa yang sama, kompromi tersebut ialah dengan adanya peruntukan-peruntukan asas dalam perlembagaan. Yang itu betul. Jadi bagi saya tidak dapat untuk terus supaya kita terus disempitkan dengan perbincangan yang tidak berubah apa ketuanan Melayu. Bagaimana saudara Nabi tidak sebut tadi ada tiga perkara tersebut yang berkait dengan soal ketuanan Melayu, tetapi asasnya perkataan ketuanan itu sendiri, ketuanan Melayu itu sendiri merupakan konsep yang kabur, yang sampai sekarang orang yang begitu kuat katanya mempertahankan ketuanan Melayu, saya fikir tidak pernah mengemukakan kepada kita apakah dokumen dan sebagainya untuk menunjukkan apa sebenarnya kefahaman mereka tentang ketuanan Melayu. Forum yang cukup sihat dan sepatutnya adalah wakil daripada UMNO. Mungkin Dr. Anwar boleh ke dikategori sebagai wakil UMNO ataupun UMNO Reform. Dan saya sendiri pun walaupun bertanding atas tiket Barisan Nasional pada 2008 dengan Datuk Kamudin Jaafar, yang saya mengharapkan beliau juga datang pada malam ini, tetapi pada malam ini saya bukanlah mewakili UMNO tetapi mewakili perkasa NGO Melayu Islam yang bersifat tidak mengikat dirinya kepada mana-mana parti politik, tak kira lah UMNO, PAS dan sebagainya. Jadi kalaupun saya nak bercakap, saya rasa banyak perkara yang saudara Rafizi sentuhkan berkenaan dengan pendirian-pendirian UMNO, saya pun tidak pasti sama ada apakah itu pendirian yang dijadikan suatu perkara yang memang muktamad atau tidak.
saya pun tidak pasti. Contohnya dia sebut soal 3 perkara: kuasa dominan, persepsi soal keperluan tongkat, zero sum game at the expense of other races. Saya rasa semacam tidak berapa tepat. Sebelum kita bercakap soal yang lebih besar, saya kembali kepada tajuk ini, antara soal isu ketuanan Melayu, apakah resis UMNO ataupun PKR ataupun Pakatan Rakyat yang polemik. PKR atau Pakatan Rakyat? Pakatan Rakyat yang polemik. Pertama, saya rasa kita kena memahami dulu retorik. Apakah maksud ketuanan? Kita kena ambil definisinya, bukan hanya memahami secara harfiah tanpa memahami substansnya. Lebih baik kita merujuk kepada definisi Dewan Bahasa dan Pustaka. Saya sempatlah pergi kepada kamus Dewan Bahasa, apa maksud ketuanan. Yang disebut dalam Dewan Bahasa dan Pustaka, ketuanan bermaksud kedaulatan. Dia bukan bermaksud tuan melawan hamba. Maknanya kita tak boleh mengambil perkataan ketuanan itu daripada perkataan tuan. Dan kita pun terus memberikan interpretasi seolah-olah kalau ketuanan itu maknanya Melayu perlu jadi tuan, bangsa lain menjadi hamba. Saya rasa itu tidak tepat. Seperti juga kalau kita bercakap soal perkataan setuju. Kalau kita ambil perkataan asal setuju dengan setuju, dua perkara yang berbeza. Setuju, agree, tuju is a direction. Maknanya kita kena faham dari segi intipati bahasa itu terlebih dahulu supaya kita berlaku adil. Yang keduanya soal resis. Apa maksud resis? Dalam Dewan Bahasa disebut bersikap perkauman dan mengamalkan racialism. Dan racialism ini ditarifkan dalam Kamus Dewan juga sebagai layanan berat sebelah atau sikap bermusuhan berasaskan suku ataupun kaum. Maknanya kalau dikatakan mana-mana pihak sebagai resis, selalu perkasa dituduh sebagai resis. Apakah resis seperti mana yang didefinisikan oleh Dewan Bahasa itu secocok dengan apa yang diperjuangkan oleh perkasa maupun UMNO itu sendiri? Apakah kita menafikan hak bangsa-bangsa lain ataupun kita menafikan bangsa lain untuk berkongsi kemakmuran dan keamanan, ekonomi yang ada dari segi sosial politik? Ini perkara-perkara yang harus kita telusuri secara objektif sebelum kita membuat sebarang bentuk kesimpulan ataupun conclusion. Pertama, saya rasa kita kena faham latar belakang yang disebut oleh saudara Rafizi itu memang memerlukan masa yang lebih panjang daripada masa yang diberikan untuk kita memahami apa sebenarnya latar belakang, kenapa dimasukkan peruntukan keistimewaan itu. Dan salah satu dokumen yang penting untuk kita sama-sama telusuri ialah dokumen laporan daripada Suruhanjaya RIK yang dipertanggungjawabkan untuk menghubal perlembagaan itu. Dan disebut dalam perenggan 165 dalam laporan Suruhanjaya RIK, disebut bahawa keputusan untuk memasukkan peruntukan berkaitan keistimewaan Melayu ke dalam perlembagaan persekutuan tidak mendapat tentangan yang menyerlah, walaupun tindakan untuk menambahkan lagi keistimewaan tersebut mendapat reaksi banyak pihak. Kenapa peruntukan itu disebut? Pertama, salah satunya adalah kerana permintaan Raja-Raja Melayu dan desakan pada waktu itu oleh orang Melayu supaya perlu adanya peruntukan tersebut atas dasar maknanya untuk memastikan walaupun tidak disebut soal ketuanan, tetapi semangatnya ialah memastikan bahawa orang Melayu itu diberikan tempat yang sewajarnya sebagai masyarakat pribumi dengan mengambil kira faktor sejarah yang panjang. Kalau kita tengok dari segi penjajahan yang telah melakukan dasar pecah dan perintah yang menyebabkan masyarakat tanah Melayu pada waktu itu dipecah-pecahkan oleh penjajah, yang menyebabkan struktur ekonomi dan sosial juga berpecah-pecah, yang akhirnya soal yang paling utama sekali dari segi semangat dan matlamat akhir perlembagaan itu sudah pasti untuk memastikan keadilan dan kemakmuran. Sebab itu dalam laporan Suruhanjaya RIK disebut bahawa tempoh untuk keistimewaan ini diletakkan adalah 15 tahun. Soalnya apakah 15 tahun itu adalah satu angka yang
bersifat realistik ataupun tidak, Suruhanjaya Reid menekankan pula bahawa akhirnya yang harus menentukan sama ada 15 tahun itu cukup untuk peruntukan itu kekal tersedia di dalam lembaga ataupun perlu diubah, ada bergantung kepada pemerintah pada waktu itu yang melihat keadaan masyarakat. Dan kalau kita lihat apa yang berlaku pada 1969 adalah merupakan natijah daripada kesan daripada masalah yang berangkai ataupun berantaian semenjak daripada penjajahan, yang mana kalau kita lihat dasar pecah dan perintah telah berjaya mewujudkan pecahan-pecahan kaum berasaskan ekonomi yang menyebabkan perasaan prasangka dan prejudis yang selama ini membekam tiba-tiba menjadi macam gunung berapi yang meletus apabila tercetusnya 13 Mei 1969. Sebab itulah 1971 bermulanya dasar-dasar yang bersifat afirmatif yang memberikan suatu tindakan untuk memastikan semangat perlembagaan itu dapat dilaksanakan. Memang perlembagaan menyatakan keistimewaan Melayu, fasa 153, 152 yang dibincangkan tadi pun itu jelas dalam perlembagaan. Tetapi apakah dasar afirmatif yang memastikan bahawa perkara itu dapat direalisasikan? Yang paling mustahak kita kena ingat, semangatnya ialah untuk memastikan negara berada dalam keadaan makmur dan aman dan stabil. Kerana sekiranya masih kuat perasaan membekam, prejudis dan prasangka di antara kaum, umpamanya apa yang berlaku pada 13 Mei 1969 adalah natijah daripada orang Melayu yang melihat bahawa mereka adalah kaum majoriti di tanah Melayu, di bumi Malaysia, tetapi dari segi penguasaan ekonominya terkebelakang, dari segi pendidikannya terkebelakang. Jadi apa yang ada dalam perlembagaan itu tidak cukup, yang memerlukan satu dasar afirmatif yang akan memastikan pelaksanaan semangat keistimewaan itu untuk memastikan bahawa orang Melayu dapat duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain. Sebab itulah kalau kita tengok, bukan saja dasar ekonomi baru, dasar pendidikan kebangsaan, pendidikan negara, dasar sosial dan sebagainya, semua adalah dengan semangat untuk menyusun kembali masyarakat. Apakah ini dikatakan dasar afirmatif ini dikatakan tidak adil? Ini perkara pokok yang harus kita fahami terlebih dahulu. Apakah adil itu bermaksud sama rata, semuanya dapat kesaksamaan? Harus kita ingat bahawa even dalam Islam pun adil itu bukan bermaksud sama rata, sama rasa. Sebab kalau kita melihat dari segi definisi adil, mahwal adil disebut sebagai wad'u syai' fi mahallihi, meletakkan sesuatu di tempatnya. Okay? Sebab itu kalau kita tengok dalam konteks bagaimana sejarah, kalau kita kembali kepada sirah Nabi kebetulan dalam semangat Maulidur Rasul ini, Nabi SAW bila dia berhijrah daripada Mekah ke Madinah, selain daripada perkara yang selalu kita dengar dalam kuliah-kuliah bahawa Nabi membina masjid dan sebagainya, kita lupa bahawa Nabi SAW juga adalah pemerintah. Dan aspek yang paling utama dari segi semangat syariahnya, dari segi maqasid syariahnya, adalah untuk memastikan keadilan, kestabilan dan kemakmuran negara itu tercapai. Dan salah satu aspek yang menunjangi kestabilan dan kemakmuran ialah aspek keseimbangan ekonomi. Apa yang Nabi buat? Kerana sebelum kedatangan Nabi, Madinah dikuasai oleh Yahudi. Walaupun Yahudi tidak sampai 5% dalam dari segi populasi penduduk di Madinah, tetapi Yahudi menguasai hampir 100%. Semua pasar-pasar di Madinah adalah dikuasai oleh orang Yahudi. Telaga-telaga yang dipanggil rumah sebagai sumber air dikuasai oleh Yahudi. Siapa yang nak mendapatkan sumber air di-charge dengan harga yang begitu mahal. Apa yang Nabi buat bila sampai ke Madinah? Dibuat dasar afirmatif. Dasar afirmatif yang memberikan peluang dan ruang kepada orang Islam juga mencapai tahap ekonomi yang sewajarnya. Tetapi tidak ditutup pasar yang dimonopoli oleh Yahudi. Dibina pasar baru dan disuruh sahabat-sahabat membeli rumah-rumah ini ataupun telaga-telaga ini daripada orang Yahudi untuk akhirnya diberikan percuma kepada masyarakat. Dan apabila berlakunya beberapa peperangan, terutama selepas peperangan Badar, adanya harta rampasan perang Al-Faid yang untuk dibahagi-bahagikan, Nabi
Ini salah satu contoh bagaimana prinsip keadilan bukan bermaksud semua dapat sama rata. Nabi tidak membahagikan harta ini semua sama. Maknanya satu untuk kau, satu untuk aku. Satu untuk orang ni, satu untuk orang ni. Tidak. Apa yang Nabi buat, Nabi hanya mengagihkan harta itu kepada orang muhajirin. Dan hanya sedikit saja di kalangan orang Ansar yang miskin diberikan harta ini. Dan orang Ansar lain, penduduk asal Madinah tidak memberontak. Bahkan dasar ini disebut dasar formatif, memberikan pengagihan kekayaan itu secara adil, dalam arti kata memberikan ruang dan peluang kepada orang yang tidak memiliki apa-apa sebelum ini, dan diberikan harta tersebut kepada mereka, diutamakan kepada mereka. Dan ini diiktiraf oleh Allah SWT apabila turun ayat daripada suratul Hasyr. Allah menyebut kaila yakuna dulatan bainal aghniya minkum. Sesungguhnya harta itu tidak harus berputar sekitar orang kaya di kalangan kamu sahaja. Yang ini disebut dalam konteks pengiktirafan Allah terhadap apa yang Nabi SAW laksanakan. Baik, kembali kepada soal dasar formatif yang dilaksanakan kerajaan dengan dasar ekonomi baru yang sebenarnya semangatnya masih diteruskan, tetapi dasar itu sudah lama tamat. Apakah dasar-dasar ini dikatakan dasar yang tidak adil, hanya memberi keutamaan kepada orang Melayu dan menyisihkan orang Cina? Saya rasa fakta jelas di hadapan kita. Orang Cina masih lagi berniaga, masih menjadi menguasai ekonomi dengan tidak ada masalah. Cuma diberikan ruang dan peluang, diberikan beasiswa, dihantar pelajar-pelajar Melayu ke luar negara. Saya pun adalah hasil daripada dasar ekonomi barulah yang bolehkan saya pergi ke luar negara untuk menyambung peringkat sarjana dan PhD. Saya rasa Rafizi pun juga mendapat beasiswa daripada keturunan Rafizi. Saudara Abdullah Karim pun bersama isteri dia pun. Ini maknanya adalah hasil dari aspek dasar ekonomi baru yang diberikan oleh kerajaan. Cuma saya setuju apa yang saudara Rafizi sebutkan, bahawa teras iman, ilmu, amanah, ini jelas. Saya rasa tidak boleh kita, siapa pun tidak akan membantah bahawa asas iman, amanah ini jugalah yang disebut berulang-ulang kali oleh Tun Dr. Mahathir pun dalam beberapa siri kebelakangan ini, yang disebut bahawa apa yang malang sangat dalam konteks pelaksanaannya ialah budaya rasuah yang masih mengakar di kalangan masyarakat Melayu. Bukan saja kita tak boleh hanya menuding jari kepada pemimpin-pemimpin tertentu saja, tetapi ini membara di semua peringkat. Dan isu inilah yang harus ditangani oleh kita semua. Dan sebab itu saya selalu sebutkan, janganlah sebab kita marahkan dasar itu, kita mansuhkan dasar. Seperti mana kita marahkan, kita dah bina rumah sebabkan ada sedikit sebanyak kebocoran. Kita instead of kita tampal dan memperbaiki, tetapi kita hancur semua rumah itu dan bina yang baru. Saya rasa ini perkara yang mungkin kita boleh fikirkan bersama. Cuma yang saya nak tekankan di sini ialah apa yang paling mustahak. Orang Melayu Islam perlu bersatu, tidak kira mana-mana parti politik. Apabila melibatkan kepentingan mereka, yakni kepentingan yang sudah pun termaktub dalam perlembagaan, yang melibatkan apa juga dari segi pelaksanaan dasar-dasar yang pada hakikatnya semakin dipersoalkan, sama ada secara terang-terangan ataupun secara diam-diam. Dan kalau kita melihat parti-parti Cina, tidak kira dalam Pakatan Rakyat ataupun Barisan Nasional, masing-masing mempunyai agenda yang sama untuk memastikan bahawa penghakisan soal keistimewaan Melayu melalui dasar-dasar pelaksanaan. Betul, dari segi perlembagaan mereka susah untuk merubah. Tetapi kalau kita tengok suasana di Selangor dan Pulau Pinang umpamanya, mereka mulai berani mempersoalkan, bercakap secara terang-terangan perkara-perkara yang bersifat fundamental, yang menyentuh sensitiviti orang Islam. Kerana mereka merasakan bahawa kalau orang Islam boleh diberikan peluang dan ruang sebegitu rupa, kenapa agama-agama lain tidak boleh? Mana mereka nak sama rata, sama rasa. Saya kira ini perkara yang paling mustahak, di mana alangkah baiknya kita berbeza parti, tidak ada masalah. Tetapi apabila menyentuh soal kepentingan Melayu dan Islam, kita wajib bersatu dan senada. Ini tidak kadang-kadang kita masing-masing apologetik. UMNO apologetik nak jaga hati MCA,
PKR PAS apologetik sebab nak menjaga orang Cina dalam PKR dan juga DAP di luar parti PKR dan di luar parti PAS, kerana mereka adalah kawan kita dalam Pakatan Rakyat. Jadi apabila timbul saja isu-isu sensitif yang dibawa oleh mereka, kita seolah-olah tidak menyatakan cukup, jangan sentuh isu-isu ini. Okay, kami bersama dalam isu ini. Walaupun kita cakap begitu tidak akan melenturkan, saya rasa, soal identiti ataupun ideologi parti masing-masing. Sebab itu saya selalu sebutkan, siapa pun nak terus di dalam parti apa sekalipun, teruslah. Abdullah Karim nak terus memperjuangkan idealismenya di dalam PAS, silakan. Saudara Rafizi nak meneruskan agenda perjuangan PKR, teruskan. Tetapi apakah cantik apabila asas-asas yang melibatkan soal kepentingan Melayu dan Islam kita bersama dan wajib mempertahankan secara senada dan seia sekata.